Kita sambung kelas kita yang minggu lepas. Ulang sikit lah. Secara ringkas, tanda isim ada 5. Yang pertama, menerima alif lam. Yang kedua, ada tanwin. Yang ketiga, berada selepas huruf nida atau kata seru. Yang keempat, berada selepas huruf jar. Yang kelima, bersandar iaitu mudhaf. Okey. Tanda fi'il pula. Yang pertama, selepas huruf qad. Yang kedua, menerima tak ta'nis berbaris sukun. Yang ketiga, menerima sin dan saufa. Yang keempat, menerima nun taukid. Yang keenam, yang kelima, menerima salah satu daripada huruf mudhara'ah, alif nun yata dekat bahagian depan perkataan. Yang keenam, berada selepas huruf jar, huruf nafi, lam atau lan. Okay. Kita sambung tajuk kita berkenaan haraf. Okay. Harf ni apa? Harf ni ialah kata fungsi. Kata fungsi yang mana maknanya tak lengkap kalau ada satu je. Dia kena bergabung dengan perkataan lain untuk jadikan makna dia lengkap. Untuk dapat satu makna yang lengkap. Okay. Harf ni dia tak ada tanda tanda isim atau fi'il. Okay. Dia tak ada tanda isim atau fi'il. Okay. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia kena ada gabungan dengan perkataan lain untuk melengkapkan makna dia. Okay. Boleh faham? Okay. Harf dan contohnya. Okay. Yang ada buku teks boleh buka buku surat 6. Yang pertama ialah harfu al-jar, iaitu kata sendi. Harfu al-jar, kata sendi. Yang mana kata sendi ni dia akan membuatkan kata nama isim selepasnya berbaris kasrah. Untuk mufrad ataupun untuk satu ataupun dengan ya, iaitu dengan huruf ya. Tak apa, nanti kita tengok contoh. Okey. Huruf jar ni dia bersambung hanya pada isim. Dia tak bersambung pada fi'il. Contoh, fil baiti, di rumah saya. Fil baiti, di rumah. Fi al baiti, rumah. Contoh. Okey. Huruf jar. Huruf jar. Antara huruf jar, yang pertama min, iaitu dari ataupun daripada. Okay. Makna dia bergantung pada konteks ayat. Dia boleh jadi dari, daripada. Okay. Yang kedua, ila, iaitu ke ataupun kepada. An, daripada. Ala, ke atas ataupun di atas. Di dalam, di ataupun di dalam. Bi, dengan. Ka, seperti. Li, bagi ataupun untuk ataupun milik ataupun kepunyaan. Okay. Okay. Boleh?
makna dia akan berubah mengikut konteks ayat. Ayat Al-Quran, okay, dia boleh berubah makna dia. Yang kedua ialah harfu al-qasam. Harf al-qasam. Harf al-qasam ni adalah kata sumpah. Okay. Antara harf al-qasam ialah wa, bi dengan ta. Waw baris atas, ba baris bawah, ta baris atas, ta. Maknanya demi. Demi masa. Demi Allah. Demi waktu duha. Okey. Antara harf. Fa bukan ya, Ustazah? Ha? Fa. Fa pun boleh juga. Fa. Tiga ni antara yang biasa digunakan lah. Okay. Boleh jadi dia lebih daripada 3. Ni saya bagi contoh yang kebiasaan digunakan dalam Al-Quran. Wa. Yang ketiga, harf yang ketiga iaitu harf al-ataf. Itu kata hubung. Wa dan fa. Yang biasanya ada dalam Al-Quran, wa dan fa. Yang bermakna dan. Boleh jadi juga summa kemudian. Okay. Satu-satu huruf ni tak semestinya dia tergolong dalam satu kata. Dia boleh jadi masuk dalam kata sendi. Macam tadi, wa boleh masuk dalam kata sumpah. Boleh masuk dalam kata hubung. Okay. Boleh, dia bergantung pada ayat. Okay. Yang keempat, harfun nafi, iaitu kata penafian, kata nafi. Antara kata nafi ialah lam, lamma, lan, ma, in, la dan lata. Okay. Makna semua ni adalah tidak. Maknanya adalah sama, dia tidak. Yang menunjukkan kepada penafian, tidak. Cuma fungsi dia pada ayat mungkin berbeza. Mungkin lan ni masuk pada fi'il mudhari'. Dia ada satu-satu huruf ni, nanti kita akan belajar fungsi dia. Lan masuk pada fi'il mudhari'. Lam, huruf selepas, perkataan selepasnya akan berbaris sukun. Contoh. Okey. Yang kelima, harfu al-istifham, iaitu kata tanya. Okey. Kata tanya ni terbahagi kepada 2. Sama, ada yang boleh jadi isim dan ada yang jadi huruf. Dan huruf ada 2 je, iaitu a dengan hal. Okey, ni 2 ni memang huruf. A, hal. Maknanya dia boleh jadi adakah, mahukah, bukankah, bergantung pada ayat. Okay. Tapi dia menunjukkan pada tanya, sesuatu pertanyaan. Contoh kalau isim, man, siapa? Itu isim. Bila, aina, di mana? Itu isim. Tapi untuk harf istifham hanya ada 2, a dan hal. Okey. Boleh? Okey, kita tengok pula contoh. Contoh yang pertama, harfu jar. Tu kata sendi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasiqin
idza waqab. Wa dan min maksudnya dari syarri ghasiqin kejahatan malam idza apabila waqab telah gelap gelita. Okey, harfu jar kat sini ialah min. Dan selepas dia ialah apa? Fi'il ke isim? Isim. Isim. Isim berbaris kasrah. Wa min syarri. Kalau baca wa min syarra ke wa min syarru adalah salah. Baca salah. Tata bahasa dia salah. Baris bawah dia tu ra lah Ustazah. Baris hujung dia ra. Maknanya syarri tu kejahatan. Okey, yang kedua ialah harf qasam, iaitu kata sumpah. Wal asri. Wa demi al asri masa. Okey. Kata sumpah ni biasanya ada dekat depan perkataan. Memang dia akan hadir pada depan perkataan. Depan isim. Makna wa di sini bukan dan lah ya Ustazah? Bukan. Demi. Dan diikuti dengan isim lah. Isim. Macam mana kenapa saya kata bukan dan? Sebab konteks ayat ni Allah bersumpah dengan masa. Dan kalau kata hubung, kalau dia jadi dan, dia patutnya ada ayat lagi sebelumnya. Untuk menghubungkan dia dan ayat selepasnya. Al-Asr ni ayat pertama. Wa, demi masa. Kata hubung, wa maksud dan, biasanya dia ada ayat sebelum, wa ayat selepas. Okay, selesai. Sebab dia kata hubung antara dua ayat. Contoh surah Al-Falaq ni, kata dekat kata sendi ni wa min. Wa ini ialah kata hubung atau. Sebab ni ayat ketiga. Ada ayat sebelum-sebelum yang menghubungkannya. Okey. Yang ketiga ialah harf ataf, kata hubung. Wala ana abidum ma abadtum. Wa dan la tidak, ana aku, abidun menjadi penyembah, ma apa, abadtum yang kamu sembah. Okey. Kalau saya bagi tahu satu kataan, dia jadi cantum kata balik. Kan? Wala. Tapi bila kita susun, bila jadi terjemahan, nampak lebih tersusun ayatnya. Wa kat sini ialah kata hubung. Yang bermaksud dan. Dan. Yang keempat, harf nafi. Iaitu kata nafi, kata penafian. Contohnya, la a'budu ma ta'budun. La, tidak, a'budu, aku akan menyembah, ma, apa, ta'budun, yang kamu sembah. Okey. Harf nafi kat sini ialah la. Bermaksud tidak. Ma kat sini pun ma harf juga. Bermaksud tidak jugalah ya? Bukan. Bermaksud apa? Apa? Jadi apa ialah harfu nafi juga? Tak. Tak, apa-apalah ya? Apa. Apa ni maksud apa ya?
Ma. Istifham. Apa? Oh ya, betul. Istifham. Istifham ni boleh jadi dia istifham tapi bawa maksud nafi, penafian. Contoh macam yang kelima ni, bukankah, dia adalah kata tanya tapi dalam bentuk apa contoh satu ma kat sini ma ta'budu ma ta'budu apa kat sini apa kat sini harf. Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah. Dia bukan istifham. Sah kan? Dia bukan pertanyaan kat sini kan? Dia bukan pertanyaan. Dia bukan. Tak apa, nanti saya cek balik dia masuk harf apa. Tapi dalam istifham pun ada juga ma. Maksudnya apakah. Oh ya. Tapi Tadi kita bagi alif dengan ha kan untuk istifham. alif dengan ha. Alif dengan ha. Ma termasuk juga ke Ustazah? Ma masuk tapi dia termasuk dalam isim. Dia termasuk dalam isim. Contoh man siapakah. Siapakah pun masuk istifham tapi dia isim. Dia bukan hal. Ma termasuk isim. Yang harf hanya dua je. A dengan hal. Oh, saya ni. Ma kat sini ialah kata hubung. Isim mausul iaitu kata hubung. Apa? Kata hubung. Dia isim. Atof. Bukan. Kan. Kata hubung. Atau kata hubung juga. Mausul pun dia ada dua iaitu atof ataupun mausul. Tak apa, nanti bab 7 kita akan belajar tentang isim mausul. Okay. Yang menghubungkan. Contoh al-lazina. Yang. Yang kelima, harf istifham. Iaitu kata tanya. Macam saya kata tadi, harf ada untuk kata tanya, harf istifham yang bawah huruf ada dua je. A dengan hal. Yang selain daripada dua adalah isim. Okay. Contoh, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal, bukankah, ata telah datang, ala atas, al-insan manusia, satu waktu, hina, minad dahri, dari masa, lam yakun, sedang dia ketika itu belum, syai'an, merupakan sesuatu, mazkura, yang dapat disebut. Hal kat sini bermakna bukankah. Okay. Istifham ni boleh jadi dia istifham, kata tanya, tapi berbentuk untuk mengejek macam tu. Kata tanya untuk mengejek ataupun ada makna di sebalik kata tanya dia tu. Bukan kata tanya yang ya tidak, ya tidak. Jawapan Ustazah, bukan yang direct. Dia ada makna macam tersirat. Boleh jadi. Dalam Al-Quran banyak guna istifham yang ada makna tersirat.
Ada juga istifham yang makna dia hal. Macam kata sindir lah kan Ustazah? Macam sindir. Sindir kan? Kata sindir. Dia kata tanya yang berbentuk sindiran. Sindir atau perli lah kan? Kata Ustazah. So memang kita kena tengok kalau nak tahu dia punya tu kena belajar ilmu balaghah lah. Itu satu ilmu yang mana kita belajar tentang makna. Makna, ketinggian bahasa Arab tu, balaghah. Kalau kita baca macam ni je, mungkin kita tak akan sampai kepada makna yang mendalam tu. Kena rujuk pada tafsir untuk tahu makna yang lebih mendalam. Okay. Yang saya kata harf ni, yang 5 ni hanya contoh je. Ada lagi contoh harf syarat, kata syarat. Ada lagi harf nafi, kata larangan. Kata permulaan, harf ibtidak. Dia bukan 5 ni sahaja. Dia ada banyak lagi harf-harf dia. Banyak ke? Ingat 5 ni je. Tak, dia banyak. Tak apa selesai Ustazah. Tapi 5 ni yang basic lah. Basic pun banyak ah. Okay. Okay. Boleh saya masuk latihan? Boleh insyaAllah Ustazah. Okay. Boleh? Okay. Okay, latihan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim. Okay. Qalu, mereka berkata, la, jangan, tawjal, engkau takut, inna, sesungguhnya kami, nubashiruka, membawa berita gembira kepada engkau, bighulamin alim, dengan ghulamin, anak lelaki, alimin, yang berilmu. Okay. Ada siapa nak keluarkan isim, fi'il dan harf dekat ayat ni? La tu
Haraf. Harf. 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 Hmm, Nahi iaitu larangan. Jangan. itu haraf Ustaz. Ustazah. Haraf nafi. Haraf apa? Haraf Nahi. Haraf nafi kan. huruf nafi. Isim dia alimin. 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 Ya, isim. Lagi. Qalu ni. Mereka. Wah. Qalu tu apa qalu? Mereka berkata. Ha. Berkata fi'il. Berkata. Qalu. Okey, dalam qalu ni ada fi'il dan fa'il, iaitu fi'il kata kerja, fa'il Dengan si Orang pembuat. yang berkata. Pembuat. Si pembuat. Oh, fi'il dan fa'il. Fa'il. Oh, fa'il. Fa'il. Jadi fi'il ni yang mana Ustazah? Berkata lah. Qala. 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 Waw ialah fa'il, iaitu si pembuat. Wah. Oh, fi'il dan fa'il. Alah, baru nak belajar ni. Dalam bahasa Arab sama ada dia mula ayat dengan jumlah ismiyah, iaitu ayat yang bermula dengan isim. Fi'liyah lah kan Ustazah? Ha, Ini jumlah fi'liyah lah. fi'liyah. Sama ada ismiyah iaitu bermula dengan isim atau fi'liyah iaitu bermula dengan fi'il. Fi'il dia ada fi'il, fa'il. Fi'il si kata kerja, fa'il si pembuat. Oh, fa'il pembuat. Dan selepas dia ada maf'ulun bih pula, ada 3. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni objek. Oh, banyaknya. Apa, nanti kita belajar lebih mendalam. Jauh lagi ni nak belajar subjek, predikat semua kan Ustazah? Ini baru basic untuk kenal perkataan-perkataan tu. Ustazah, nubashiruka pun fi'il kan? Nubashiruka. Kami. Nubashiruka ni jumlah fi'liyah. Ada isim, ada fi'il, fa'il. Bashir tu berita gembira. Nubashiru. Nu tu kami. Kami Bashir membawa berita. Ka tu engkau. Engkau. Kah tu engkau. Kami membawa berita gembira kepada engkau. So ayat ni dah lengkap dah. Kan? Kalau kita baca bahasa Melayu dia dah lengkap. Dia satu ayat lengkap. Kami membawa berita gembira kepada engkau. Nak belajar pecah-pecah kan itulah yang tak tahu Ustazah. Kalau macam tengok Bashir tu dah tahu tu berita gembira. Basharun apa semua tu berita gembira. Ka tu engkau, nu tu engkau. Tapi macam ni nak pecah-pecahkan tu tak pandai. Tapi Ustazah, saya tengok terjemahan Al-Quran kan, dia macam panjang lagi tau. Dia punya pengertian tu. Panjang. Betulnya ke Bacakan dia punya. Nubashiruka. Saya tak ingat dah. Saya baca panjang. Nubashiruka ni sebab dia bermula dengan nun. Adakah dia fi'il mudhari'? Betul. Fi'il mudhari'. Ayat ni cerita tentang Nabi Ibrahim kan? Tentang Nabi Ibrahim. Malaikat datang bawa berita gembira kepada dia bahawa dia akan dapat anak lelaki. Nubashiruka. Ya Ustazah. Maknanya dia fi'il sini bertemu dengan isim. Tak, dia kira jumlah fi'liyah iaitu fi'il, kata kerja, bashir, nu kata kerja, fa'il, nu tu fa'il, ka tu maf'ulun bih. Ka tu maf'ulun bih. Okey. Pada objek lah ya. Okey. Nu kami. Na pun kami Ustazah, inna tu apa? Inna harf. Sesungguhnya kami. Inna
Haraf. Inna campur dengan na. Campur dengan domir. Kata ganti. Sesungguhnya inna na. So dia bukan haraf, bukan fi'il, bukan isim lah. Dia harf campur kalau kita pecahkan dia jadi harf campur dengan isim. Sebab syaddah kat syaddah ni maksudnya ada dua huruf kan. Dia akan jadi Nun alif. nun dua. Jadi na. Dia satu hidup, satu mati kan nun tu. Lepas tu jadi syaddah. Jadi Dan alim ni ustazah isim ni ustazah sebab di hujungnya ada tanwin. isim. Isim. Alim tu isim. Alim, isim. Alimin. Gulamin, alimin. Gulam tu pun isim. Gulam pun isim. Saya tutup pula sekejap. Okay. Ustazah nak tanya, Ya. Nubashiruka ni, Hmm. dia dikatakan fi'il. Sebab kalau kita nak kata khabar gembira, berita gembira tu adalah isim kan? Membawa berita gembira. So membawa tu adalah fi'il lah. Is it? Fi'il, perbuatan yang mana kita membawa berita gembira. Bawa berita gembira. Tapi kalau nak kata berita gembira tu adalah isim kan? Berita gembira isim. So dia ada dua lah. Fi'il dan isim kat situ sekali at the same time. Bi gulamin itu Kalau bergabung, dia tak panggil fi'il dan isim, dia akan panggil fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Iaitu kata kerja dan si pembuat kata kerja. Kata kerja? Fa'il ialah si pembuat. Fa'il adalah Kata kerja. Orang yang membuat kata kerja tu. Si pelaku lah. Si pembuat. Taujal ni apa? Taujal. Takut. Haraf nafi. Engkau takut. Ta tu engkau. Fi'il mudhari' kan? Betul. Fi'il mudhari'. Fi'il. Sebab dia bermula dengan ta. Betul. Ta kat sini maksudnya engkau. La, jangan. Maksud ni kat sini nahi. Iaitu larangan. Bukan nafi. Kalau nafi maksudnya tidak. Jadi dia bukan haraf nafi lah. Bukan. Harf nahi. Nahi. Larangan. Nahi maksud larangan. Nahi kita tak belajar lagi kan Ustazah? Tak. Sebab nanti mungkin kita akan belajar lebih mendalam tentang bab harf ni. Pergi satu-satu. Tahu dia punya fungsi apa. Macam mana nak bentuk. Okay. Ba kat sini apa? Haraf. Harf apa? Haraf. Ni kosam. Tak. Bukan Ba. Ba yang mana tu? Kata harf jar. Kata sendi. Harf jar. Harf jar. Tengok selepas dia baris bawah. Kan? Lepas Ba yang bawah. bigulamin tu ke? Bigulamin alimin.
Harfun jar kan Ustazah? Maknanya dengan. Okey. Okey. Boleh ayat pertama ni? Boleh insyaAllah. Ustazah, Ustazah, rasanya ada boleh. lagi satu ke Ustazah? Ada satu lagi haruf. Alimin. Kan? Itu isim. Isim. Sim. Isim. Oh. Ustazah nak request lah nanti boleh tak macam instead of buat dia punya makna, masukkan bagi tahu kat kita juga dia isim ke ataupun fi'il ataupun haraf. Oh, boleh. Macam ni juga lah ya. Ya, Senang saya nak- setuju gitu Ustazah. Saya setuju. Saya nak tulis ni tapi itu susah sikit sebab pakai laptop. Ustazah tulis yang dekat dengan yang latihan tu Ustazah. Oh, Latihan tu. okey sekejap Tapi nanti lepas ni pun boleh juga. Bila bagi Nanti saya Betul. bagi dia punya jawapan PDF. kat Ustazah. Ya, jawapan nanti Ustazah. Tak apa, bukan masa ni tak apa. Lambat sangat nanti. Okey. Yang kedua, ada siapa nak baca? Dua. Qala man Pola. qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Maksudnya dan tiadalah sesiapa yang berputus asa lain itulah lain kan dia punya makna. Berkata. Pola berkata. Qala berkata. Ola berkata. Wa dia. Dan dia. Wa dan. Dan. Pola dia berkata. Pola. Ola dia berkata. Wa dan Man. Siapa yang. Siapa yang? Man boleh jadi apa yang juga kan Ustazah? Boleh. Kat sini man ialah mausul iaitu kata hubung. man siapa? Isim mausul. Siapa yang kan? Man Siapa tu. yang. Yang tu. Isim mausul. Siapa yang. Yaqnatu berputus asa. Okay. Yaqnatu. Iaitu Fi'il mudhari'. berputus asa. Berputus asa. Min daripada. Min daripada rahmati, rahmat, Rabbi, Tuhan, hi tu nya. Man rabbihi Tuhan. Illa kecuali ad-dallun, orang-orang yang sesat. Okey. Kali melainkan. Isim qala apa? Qala fi'il. Fi'il. Fi'il mudhari Fi'il madhi lah. Dah telah Madhi. berkata. Betul. Fi'il madhi. Dia telah berkata. Wa Dan. harf. Harf ataf. Haraf sambung. Kata sambung. Okay. Yaqnatu. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yaqnatu. Min daripada min kata sendi haraf. harf jar. Asa. Rahmati Fi'il. Isim. isim. Lepas Ni di ujung dia tu
Sebab ke baris bawah selepas huruf jar. So dia isim. Tanda isim yang pertama. Huruf jar baris bawah. Tanda isim yang keempat. Keempat ke? Yang keempat. Rabbihi isim. Rabbi campur hi. Isim campur isim. So dia adalah kategori mudhaf. Mudhaf. Mudhafun ilaih. Sebab dua-dua isim. Rabbi isim, hi pun isim. Okay. Illa melainkan Haraf. Haraf. Tapi tak belajar lagi. Har istisna. Kata pengecualian. Ad-dallun, orang-orang yang sesat. Isim. Okay. Okay, next. Yang ketiga. Ada siapa nak baca? Saya baca Ustazah. Boleh. Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili wattabi' adbarahum. Oleh itu asri berjalanlah bi ahlika dengan keluargamu bi qit'in pada atau sebahagian min daripada alai malam wattabi' serta ikutlah adbarahum. Ustazah, kenapa dekat bi ahlika tu ada dua baris? Macam satu kat ka, satu kat ba tu. Ba dengan ahlika keluargamu. Lika keluarga. Ahli keluarga, ka kamu. Biqit pada sepotong. Bi pada. Bi dengan. Dengan atau pada. Sepotong. Okay. Fa ni harf. Apa harf? Kita cakap dia harf je. Harf apa tak apa, nanti kita belajar mendalam lagi. Asri. Isim. Fi'il berjalan. Berjalan. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Tak. Fi'il amar. Berjalanlah. Arahan. Maka oleh itu berjalanlah. Satu arahan. Fi'il amar. Ini cerita tentang Nabi Lut. Yang mana Allah perintahkan untuk dia dan keluarganya keluar daripada kampung halaman. Okay. Fa'asri. Maka berjalanlah, oleh itu berjalanlah bi ahlika. Bi itu dengan ahlika. Keluargamu. Ahlika tu isim lah. Keluarga. Isim. Betul. Bi tu haraf jar. Harf jar. Betul. Bi dengan. Bi kat sini maksudnya pada. Berdasarkan konteks ayat ni pada Haraf lah. harf juga. Harfun jar. Harf jar, betul. Qit'in Isim. isim, betul. Maksudnya pada sebahagian. Pada sepotong. Min Min haraf. betul.
Al-laili. Isim. Isim. Betul. Yang pertama sebab ada alif lam, yang kedua selepas huruf jar. Isim. Wattabi. Wah harap. Wa tu haraf. Betul. Tadi Ikutlah tu fi'il. Selepas dia ittabi tu Tabi' tu fi'il. fi'il amar. Fi'il amar. Ikutlah satu arahan. Macam mana kita nak tahu ianya arahan Ustazah? adalah. Lah, kalau bahasa Melayu dia lah. Berjalanlah, ikutlah. Kalau Arahan, perintah. kalau bahasa Arabnya kita boleh tengok hujung kataan. Oh, tengok ujung. Kalau wattabi' ni macam mana? Apa yang bolehkan kita tahu ianya fi'il amar? Sebab dia baris sukun kat belakang. Biasanya macam tu ya? Macam asri ni, kita tak nampak dia sukun. Sebab tanda dia ialah dia hazaf. Hazafkan huruf illah, alif waw ya. Asalnya asri ya, belakang dia ada ya. Ustazah tadi kan adbaro ni haraf ya? Adbaro. Isim. Adbaro. Isim. Di belakang. Di kan? Adbarohum, di belakang mereka. Belakang. Jadi di itu kan kata sedih, kata hubung, something like that. Bukan. Jadi Bukan belakang isim ke? Kalau kita terjemahkan satu-satu, adbar tu ialah belakang. Adbar. Belakang, hum tu mereka. Isim dan isim jadi apa? Bawah mudhaf. Jadi hum apa isim Isim. Betul. Okey. Dapat? Wow, kat sini tadi apa tadi Ustazah? Wow, harf. Harf atau. Adbar tadi apa Ustazah? Adbar isim. Adbar isim maksudnya belakang. Adbar ni maksudnya belakang. Okey. Terima kasih. Okey. Okey, dapat ya? Ada apa-apa soalan? macam mana nak tahu adbaro tu isim? Kalau kita tak tahu makna dia. Ya, saya pun baru nak tanya. Adbaro. Pada kaedah nak mengenali dia, tak ada pula apa-apa yang boleh mengatakan yang adbaro tu isim. Kan kita dah tengok tengok selepas dia hum. Okey, kalau hum maksudnya Isim kan? aha. Salah satu caranya kita tengok tanda-tanda. Yang pertama tu tanda umum je kan?
Ya. Yang kedua ialah kita rujuk pada kamus. Oh. Itu cara yang paling cepat lah nak tahu. Kena tahu makna lah. Bila tahu makna kita tahulah dia isim ke dia fi'il ke. Itu kalau makna tu kalau kita tak nampak tanda dia. Kita boleh kalau kita tak nampak tanda mungkin kita boleh rujuk pada kamus untuk tahu makna dia. Ustazah, kamu siapa yang sesuai untuk orang baru? Kamus apa ya? Sebab saya kena kamus bahasa Arab. Tapi ada kamus Dewan Arab Melayu. Oh. Tapi Ustazah saya guna Google Translate dia jadi lain dong Ustazah. Google Translate sebab dia alat kan. So dia translate dia tak betul kadang. Lagi-lagi kalau ayat Quran kita elakkan guna Google Translate. Saya ada juga guna kamus dalam telefon, nanti saya bagi link. Okey, terima kasih. Kalau kamus yang bentuk buku tu boleh guna kamus Dewan Arab Melayu. Kamus Dewan Arab Melayu. Sebab kalau kita first time belajar bahasa, kita kena banyakkan kosakata untuk kita faham. Okay. Masuk pada latihan yang buku latihan. Okay, muka surat 1. Ada siapa volunteer nak baca? Buku surat 1 ke? Oh, yang 1. Buku latihan. Yang surah Infitor ayat 82 tu, ayat 1 tu. Ke surat 2. Buku surat 1. Surat 1. Oh, okey. Siapa volunteer nak baca? Kak Nur baca Okay. Iza sama'un fatarat. Okay. Oh, sedapnya suara. Sedap suara. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah. Okay. Iza Apabila apabila as-sama'u langit infatarat terbelah. Okay. Okay, ni dalam bentuk jumlah ismiyah. Kata iaitu bentuk jumlah ismiyah yang bermula dengan isim. Dia boleh kalau kita terbalikkan infatarat as-sama'u. Betul juga. Tapi kalau Al-Quran ayatnya lebih cantik digunakan ismiyah. Iza tu Dengan isim. satu haraf. Za tu haraf, iza. Iza haraf. Sama'u isim. Isim. Fatarat Fi'il. Betul. Okey. Ustazah, apa nama yang Ustazah sebut tadi apabila ada dua as-sama'un fatarat ni? Itu dua bentuk cara Ismaiyah. kita nak buat ayat. Dua cara nak buat ayat. Sama ada jumlah ismiyah iaitu mula dengan isim Okey. dan fi'il. Fi'il dia infatarat.
Yang kedua, terbalik kan? Infatorat as-sama'u. Iza tak payah. Iza boleh juga. Dia tak. Dia macam mana saya cakap? Cara kita membina ayat. Tapi dalam Al-Quran digunakan jumlah ismiyah sebab lagi cantik bahasanya. Isim kan? Ha. Jadi jumlah ismiyah ni bermula dengan isim diikuti dengan fi'il. Ha, betul. Jumlah fi'liyah, fi'il, Mesti start dengan fi'il. fi'il dan selepas dia tu dipanggil fa'il Fa'il. dan maf'ul. Okay. Okay, siapa nak baca yang kedua? Macam mana Ustazah kata tadi? Ayat mula dengan fi'il. Jumlah Lepas tu isim. Fi'il isim. Kalau anfatarat as-sama maknanya jumlah fi'liyah, fi'il dengan isim kan? fi'il dan fa'il. Selepas dia tu dipanggil fa'il. Si pembuat fa'il dan maf'ulun bih. Kita tak istilah dia kita tak panggil dah isim. Kita panggil dia tukar istilah. Oh. Ustazah, Iza tadi isim ya? Harf. 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 Apabila. Okay. As-sama'u isim, infatarat. Okay. Yang kedua, siapa nak baca? Kak Noh lagi baca, sedap suara tadi. Tapi ayat dia tak, bukan yang ini Ustazah, ayat dia yang silap. Al-Mutaffifin tu. Yang ayat 83 kan dalam buku kita. Ni dia. Betul lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza ktalu 'alan nasi yastawfun. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Asanti. Barakallahu fiki. Okay. Allazina, orang-orang yang apabila iktalu menerima sukatan ala daripada an-nasi orang lain, manusia iaitu orang lain, yastawfun mereka meminta dipenuhi. Okay. Allazina ni isim mausul, tak apa. Nanti kita belajar. Bab 7. Iza harf iktalu. Iktalunya apa? itu fi'il. Fi'il. Betul. Waw dekat belakang ni menunjukkan mereka. Mereka. Fi'il dan fa'il. Nama dia fa'il di belakang ni. Kita tak panggil dia fi'il dan isim. Kita panggil dia fi'il dan fa'il. Fa'il. Si pembuat pada fi'il ni. Pelaku. Pelaku. Ala harf an-nasi isim. Betul. Yastawfun. Fi'il. Fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari'. Fi'il. Okay. Okay. So, ayat yang ketiga.
Okay, ayat ketiga. Dan jika. Aduh. Okay, siapa nak baca? Min daripada. Saya baca Ustazah. Okay, boleh. Wa in ahadun minal musyrikin Tak ada line. Tak lepas pun tak apalah. Okay. Yang Ayat tadi. okay. Wa harf, in harf juga, ahadun isim, min harf, al-musyrikin isim, Isim. istajaraka fi'il, Okay. fa harf, Alright. ajirhu fi'il, Ya. hatta harf, yasma'a fi'il, kalam Allah, iaitu isim dan isim. Okay, terima kasih Ustazah. Maaf ya kawan-kawan. Tak apa. Ada sambung lagi kan ayat ni kan? Dah. Okay. Siapa nak baca? Okay lah, saya baca lah Ustazah. Okay, boleh. Summa ablig huma manah zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Okay. Ahsanti. Okay. Summa, kemudian harf. Okay. Harf. Ablighuhu PL. fi'il. Fi'il apa? Amal. Betul. Fi'il amal. Fi'il amar. Antara. Ha tu, hu dekat ablighu tu ialah fa'il. Fa'il. Tanda dhamma. Sama juga dengan manahu tu kan. Hu tu adalah fa'il kan? Tak. Manahu ialah tempat selamat baginya kan? Ialah isim. Isim. Isim dan isim. Hu tu isim. Tempat yang bersandar tu kan, mudhafun ilai tu kan. Tempat Betul. yang selamat. Baginya. Hu tu baginya. Tempat selamat baginya. Okay. Dia mudhafun ilai. Zalika isim Isim. li'annahum, bi tu Haraf. haraf, anna tu harf juga, hum tu isim. Okay. Hum tu mereka ya? Hum tu mereka. Hum tu mereka ke? Hum tu mereka. Anna sesungguhnya. Bi tu kat sini bermaksud kerana. Dia tak jadi maksud dengan dah. Qaumun Isim. Kaum. sebab apa? Ada tanwin. Ada tanwin. La harfu nida. Tidak. Harfu
Haruf nafi. Nafi, betul. Nafi. Tidak, maksudnya tidak. Ya'lamun. Fi'il. Fi'il, betul. Fi'il mudhari. Okay. Ustazah ulang yang zalika bi annahum tu. Zalika isim. Bi annahum Bi harf. Bi haraf. Anna haraf. Hum isim. Hmm. Qaumun isim. La haraf nafi. Ya'lamun. Ya'lamun fi'il mudhari. Yang harfun nafi lam dengan lan boleh juga masuk la. Boleh juga. Okay, dapat? Okay. dapat. Terima kasih. Dapat. Terima kasih. Okay, latihan muka surat kedua pula. Ada siapa nak baca? Nak baca juga ke? Ustazah, Ya. saya check ada yang tertinggal lah ayat dia ni kan? Yang mana? Wa'a'lakum fiha fawakihu. Dia tertinggal Fawakihu, betul-betul. Nanti saya bagi tahu Ustaz Wali. Fawakihu kathiratu wa minha ta'kulun. Okay. Siapa nak baca? Kak Nur cuba Okay, boleh. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ikut ni lah kan, ikut Ustazah punya ni kan. من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Okay. Alhamdulillah. Ahsanti. Ahsanti. Okay. Siapa nak keluarkan? Betul? Ansha'na fi'il. Fi'il, betul? Maksudnya kami bagi mereka. tumbuhkan. Ansha'na. Kami tumbuhkan. Kami tumbuhkan. Okay. Nakhilin ni apa? Min nakhilin. Nakhi tu tamar kan? Isim. Daripada Betul, isim. Min nakhilin dari bawah. Dia adalah isim. Isim. Depan min. Min harf jar. Betul, min harf jar. Wa Harf. betul? Harf. A'nabin. Isim. Isim, betul. Dia berbaris tanwin. Kathiratun. Kathiratun. Fi'il. Isim juga kan? Isim. Ada tanwin. Ada tanwin. Wa harf. Wa harf. Min
Harfun pun jar. harf Min harf juga. harf Harf jar. jar. Ha Ha. Isim kan? isim, betul. Daripadanya. Ha maksudnya nya kat sini. Kata ganti nama. Kata ganti nama. Okay. Tak kulun. Tak kulun. Fi'il. Fi'il. Fa'al mudhari. Nanti ni dalam nota ke Ustazah? Apa? Semua ni ada dalam nota nanti ke? Ni dalam latihan. Tak, Ustazah akan hantar nota ni tak? Boleh. Saya hantar nanti. Ustazah sekali dengan dia punya apa tu ya? Bawah dia nanti saya tulis. Okay, thank you. Isim ke fa'il ke. Ustazah yang atas tu tertinggal sikit Ustazah. Lakum bihi. Ansya'na lakum. Saya tak dapat tadi Ustazah. Yang mana ya? Yang daripada mula. Ansya'na lakum. Oh. La tu harf. Tadi saya tak lengkapkan pun. Saya ambil ansya'na dengan akhilin. Berdasarkan yang bergaris. Sebab ambil yang bergaris je kan? Okay. Tapi boleh je. Okay, saya bagi tahu balik. La tu harf. Kum isim. Isim mereka. Bi harf. Ha isim. Hi tu isim. Jannatin Isim. isim. Okay. Min harf. Harf jar. Nakhilin isim. Isim. Ada tanwin. Wa harf. Haraf jar. Harf atof. Harf ataf. Maksudnya dan, kata hubung. Dia menghubungkan dengan sebelumnya. Bin Isim. betul. Lakum Haraf. haraf La. dan isim. Haraf dan isim. Kum tu maksudnya kamu. Kamu. Fiha fi haraf ha isim. Fawakihu isim. Kathiratun Isim. isim. Wa haraf min Haraf. haraf ha Isim. 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 Ta'kulun Fi'il Mudhari. fi'il mudhari. mudhari. Okey, betul. Alhamdulillah. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Balik setakat ni boleh faham? InsyaAllah. Boleh. Boleh Ustazah. InsyaAllah. Dia kena buat ulang kaji, tengok Ustazah punya nota nanti. Ya, tunggu nota Ustazah. Nanti saya hantar. Terima kasih. Okay. So, untuk next class akan buat latihan yang muka surat 3, 4 dan 5. Untuk buku latihan ke Ustazah? Buku latihan. 3, 4, 5. 4 dan 5. Dan InsyaAllah kita boleh masuk bab 2 sikit lah. Bab muzakkar dan muannas, iaitu perempuan, lelaki dan perempuan. 3, 4, 5. Okay. Banyak Ustazah. Dia suruh keluarkan 5 je kan? 5 fi'il, 5 Keluarkan 5 je, tak apa. Keluarkan 5, nanti saya bagi tahu satu-satu. next class. Tapi nanti kan dia punya pengertian lain lah Ustazah. Pengertian maksudnya? Macam kan bila saya refer dekat terjemahan yang kat ni kan, lepas tu dengan yang Ustazah ni dia macam lain sikit.
So macam nak tahu dia isim ke apa ke. Kena guna Quran yang mu'jam tu, ada yang perkata punya Kata. sayang. Apa dia? Yang guna Quran yang mu'jam tu. Dia Quran perkata. Jadi dia memang dia bukan tafsir punya. Guna Perkata. Quran perkata tu. Okey. Ada jual kan kat kedai? Ada. Ada, dekat Shopee pun ada. Okey. Terima kasih. Karya Bistarinya. Kalau untuk belajar bolehlah kita guna untuk perkata tu. Bila dah advance sikit, tak perlu perkata pun tak apa. Bila dah biasa dengan perkata, nanti nampak je dah tahu makna. Betul. Okey. Untuk beginner bolehlah guna perkata. Sebab terjemahan, kalau terjemahan yang biasa tu dia keseluruhan ayat. Dia bukan sebab kita pakai yang mu'jam ni untuk tadabbur juga kan Ustazah? Sebab dia satu-satu perkataan dia tu kan. Jadi senang sikit lah. Okey. Okay. Ada lagi apa-apa? Ada. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih Ustazah. Minta maaf Terima kasih, tadi Ustazah. terlupa. Tak apa. Terima kasih Ustazah. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.